Yang pertama dari segi etnik. Siapa pengundi 20 hingga 30%? Yang majoritinya adalah orang Cina, iaitu 53%. Majoriti pengundi atas pagar adalah orang Cina. Pendidikan, kebanyakan mereka adalah lulusan universiti. Umur, kebanyakan mereka adalah pada peringkat umur muda. Status mengundi adalah pada peringkat undi kali pertama. Itu sebenarnya kunci kemenangan kepada mana-mana parti, iaitu kelompok pengundi atas pagar, iaitu 20 hingga 30% yang akan menentukan kemenangan, menyumbangkan kepada kemenangan parti-parti tersebut. Ini persepsi pengundi tidak pasti orang Melayu terhadap tawaran Pakatan Rakyat. Dan PR kita dapat lihat tawaran BN nampaknya lebih menarik perhatian mereka, sama yang Tuan Fah sebutkan tadilah. Pemberian ini mendapat tempat di hati mereka. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan, orang Melayu khasnya berdasarkan apa yang ditawaran BN, tawaran PR, nampaknya orang Melayu lebih memihak kepada tawaran yang dibuat oleh BN berbanding dengan tawaran yang dibuat oleh Pakatan Rakyat itu sendiri. Ini berkaitan dengan generasi politik baru ni. Bagaimana cara kita nak tackle mereka? Mereka melihat fenomena global yang menukar cara gaya dan budaya politik baru, terutamanya kepada politik belia, generasi digital yang bergantung kepada gadget-gadget kan. Hari ini semua mereka bergantung pada gadget. Handphone mereka, handphone tu tak boleh lari sikit daripada mereka kan. Pelajar-pelajar saya semasa kita mengajar pun tangan tu bergerak aja. Macam mana nak tengok? Satu tangan menulis, satu tangan bergerak. Tak tahu apa dia, mesej ke dia apa ke. Jadi gadget-gadget ni penting. Mereka boleh berinteraksi dengan media baru, dengan Facebook. Masih lagi sempat lihat Facebook, masih lagi dapat lihat apa yang berlaku di tempat-tempat lain. Betapa pentingnya media baru kepada mereka ini. Mereka juga melihat ahli politik mempunyai kepentingan diri sendiri, partisan, dikawal oleh kuasa, dikawal oleh ahli politik, dan mereka tidak meyakini ahli politik yang sedia ada. Maksudnya mereka melihat kebanyakan ahli politik yang ada hari ini tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai ahli politik. Mengapa mereka masuk politik? Apa falsafah politik kepada mereka? Adakah nak servis kepada rakyat ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka masuk politik? Maksudnya mereka dah dapat menilai ciri-ciri, nilai-nilai yang ada pada ahli politik itu sendiri. Politik gaya lama ini sebenarnya tidak begitu digemari oleh mereka. Mereka mahu ahli-ahli politik itu macam mereka juga, sophisticated, boleh dihubungi, ada akaun Facebook, ada akaun Twitter sebagainya, kerana mereka boleh berhubung. Kerana itulah yang menunjukkan kepada mereka bahawa ahli politik itu nilai mereka harus ke arah yang lebih positif. Orang muda, cara gaya berkempen, alam realiti dengan alam maya juga kita dapat lihat perbezaan. Banyak ahli-ahli politik berkempen melalui melalui internet, melalui media baru. Mereka juga bergairah menzahirkan sokongan, agresif menggerakkan jentera parti. Mereka juga melihat keefisienan parti politik, bagaimana satu parti politik itu memberi respon kepada setiap masalah yang mereka hadapi. Okey, secara kesimpulannya saya melihat bila ketiga belah ini satu yang dinamik dan rencang. Ia boleh berubah. Persepsi dalam kelompok kita juga sering berubah. Sebelum daripada pilihan raya, kalau esok pilihan raya, mungkin malam ni masyarakat kita boleh berubah, boleh mengubah pendirian mereka. Jadi kalau kita nak melihat ia kepada satu benda yang tetap, kita tidak boleh menjadikan ia sebagai asas. Ia sering berubah, begitu dinamik dan politik rencang di negara kita berbanding dengan tempat-tempat lain. Di negara barat kan, orang di sana bila mereka menyokong satu parti tertentu, menzahirkan sokongan. Mereka tak takut menzahirkan sokongan. Saya penyokong Labour, saya penyokong Konservatif, tak takut. Tapi di tempat kita, ini masih lagi dianggap sebagai satu rahsia, undi rahsia. Itu yang dipopularkan oleh mana-mana pihak sekalipun, oleh SPR pun. Undi adalah rahsia. Bagi saya, undi rahsia adalah semasa kita memangkah saja. Bila kita masuk dalam kotak itu rahsia. Dan maksudnya, bila kita pangkah, kita tak boleh angkat tunjuk ke orang. Saya penyokong parti A, satu saya penyokong parti B. Sebelum daripada kita masuk bilik mengundi, bukan rahsia. Selepas daripada bilik mengundi, bukan rahsia. Itu sebenarnya kan? Tak menjadi kesalahan untuk kita menzahirkan sokongan kita kepada mana-mana pihak. Negara demokrasi, ada kerajaan, ada pembangkang. Kalau kerajaan saja tak ada pembangkang, itu apa? Autokrasi. Mesti wujud. Kerajaan mesti ada, pembangkang mesti ada, check and balance itu ada, alternative opinion, second opinion itu ada. Kerana itu adalah roh demokrasi. Kalau kita mengatakan tak perlu wujud pembangkang sifar, itu bukan nilai-nilai yang diasaskan
dalam demokrasi itu sendiri. Kewujudannya harus seiring, mesti ada dua-dua komponen ini. PR berdasarkan pilihan lepas, PR memerlukan sekitar 30 kerusi. Mereka ada lebih kurang 70 kerusi. Untuk majoriti mudah lebih kurang 30 kerusi. BN perlu pertahankan kerusi marginal, kursi-kursi yang dimenangi dengan majoriti yang kecil, kursi-kursi yang mempunyai komposisi etnik bercampur, kursi-kursi majoriti etnik Cina harus memberi perhatian dan di samping merampas balik kursi-kursi yang dimenangi oleh pembangkang. Faktor penentu apa yang saya sebutkan tadi, sistem pilihan raya first past the post, malapportionment, salah pembahagian di kalangan di antara kawasan-kawasan pilihan raya. Ada kawasan yang terlampau besar, ada yang terlampau kecil, ada kawasan parlimen 5,000, ada kawasan parlimen 90,000. Begitu juga dari segi pembahagian kursi bandar dan kursi luar bandar juga tidak begitu seimbang. Juga sebagai ciri-ciri dalam first past the post, gerrymandering yang saya sebutkan tadi, kawasan simpanan pilihan raya tidak munasabah, disproportionality, ketidakseimbangan, bias, ini semua adalah sifat-sifat sistem pilihan raya first past the post dan itu sebenarnya memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Begitu juga penguasaan kerusi di Sabah dan Sarawak oleh BN ataupun pembangkang. Kalau pembangkang mendapat lebih kurang 10 hingga 15 kursi parlimen di Sabah dan Sarawak, itu adalah petanda yang baik kepada pembangkang itu sendiri, kerana mereka boleh menambah kursi-kursi di Semenanjung. Jadi pentingnya Sabah dan Sarawak kepada kedua-dua belah pihak. Faktor 3M, media money machinery, siapa yang ada kelebihan. Kalau dulu mungkin BN ada kelebihan, sekarang ini PR juga menguasai beberapa buah kerajaan negeri. PR juga agak aktif dalam alam maya. Pengundi pandai membuat pemilih, terutama sekali kelompok muda. Itu yang harus diberi perhatian. Politik etnik juga satu perkara yang agak menarik di sini. Semakin menebal ataupun terhakis, siapa yang akan mendapat keuntungan, dan setiap parti harus mengambil kira faktor, kita katakan faktor pengelompokan ataupun faktor berada dalam gabungan. Kerana itu adalah salah satu formula mengapa BN menang, perikatan menang semenjak daripada pilihan raya 1959, kerana mereka berada dalam satu pakatan, satu force yang kuat, perikatan dan BN. Walaupun pelbagai masalah, terdapat pelbagai masalah di kalangan mereka, tetapi mereka masih lagi berada dalam satu pakatan yang agak kuat. Bagi pembangkang pula, hanyalah dalam beberapa pilihan yang terakhir sekali kita dapat menyaksikan pakatan pembangkang ini agak kukuh. Walaupun tahun 50-an, tahun 60-an masih lagi ada, masih lagi ada kita kata beberapa usaha untuk mengukuhkan pembangkang dengan sosialis front dan sebagainya. 80-an, 70-an juga ada, tapi tidak sekukuh pada pilihan raya 2008 itu sendiri. Jadi kalau pembangkang ada satu kekuatan juga, satu gabungan yang kuat, itu akan memberi saingan kepada Barisan Nasional. Terakhir sekali, pengaruh kelompok atas pagar 20 dan 30% yang saya katakan tadi. Jadi setiap parti politik tahu siapa mereka, maka kalau nak menang, parti-parti politik ini harus memberikan tumpuan kepada kelompok atas pagar. Sekian, terima kasih.